Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurfatihah binti Nur Hamizi. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hukum berkaitan nusyuz dan li'ain. Semua nak tahu kan apa tu nusyuz dan li'ain? Betul tak? Okey, sebelum tu mesti antara kita ni ada family yang bergaduh, ada masalah family, betul tak? Lumrah dah kehidupan kalau rumah berumah tangga. Seterusnya ialah pengertian nusyuz. Dari segi bahasa ialah derhaka dan tidak taat. Dari segi istilah pula, keengganan isteri untuk menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut syarak. Janganlah nak bincang-bincang. Kalau nak jadi anak taat sekalipun, bagi tahu je lah. Tengok sekarang apa dah jadi bila bawa orang tua berbincang. Oh, jadi masalahnya mak lah, kan? Bukan. Mak pun bukan masalah dia, tapi mak bagi nasihat. Firman Allah yang bermaksud, dan perempuan yang kamu bimbang melakukan nusyuz iaitu derhaka. Surah An-Nisa ayat 34. Seterusnya ialah kategori nusyuz. Kategori nusyuz ni terbahagi kepada dua, iaitu nusyuz isteri dan nusyuz suami. Nusyuz isteri ni ialah mendahakai, angkuh serta ingkar terhadap sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dari firman Allah Subhanahu Taala iaitu yang bermaksud, dan wanita-wanita yang kamu bimbang nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Dan kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Tanda-tanda isteri nusyuz. Tanda-tanda isteri nusyuz ni terbagi kepada dua, iaitu melalui percakapan dan melalui perbuatan. Dari segi percakapan, bercakap kasar terhadap suaminya. Contohlah, suami tak bagi keluar, kita kata, nantaklah nak keluar juga. Macam tu dah dikira bercakap kasar. Yang kedua, menghina atau mengumpat benda buruk tentang suaminya. Yang ketiga, mengherdik dan menceritakan kelemahan serta kekurangan dan memburuk-burukkan suami pada orang lain. Contohlah, suami tak bagi keluar, pasal dia keluar juga, dia pergi rumah orang sebelah, dia mengumpat pasal suami dia. Isteri zaman sekarang. Dari segi perbuatan pula, enggan menunaikan ajakan suami untuk hubungan kelamin. Yang kedua, keluar rumah kelaminnya tanpa kebenaran suami. Yang ketiga, enggan bermusafir dengan suami ataupun bukan bersama mahramnya tanpa keredaan suaminya. Yang keempat, mengkhianati suami dan tidak menjaga amanah suami. Yang kelima, tidak menghiaskan diri untuk suaminya dengan sebaiknya. Maksudnya, lepas kita kemas rumah tu, mandilah wangi-wangi untuk suami. Jangan wangi-wangi untuk orang lain. Dah dikira berdosa. Dan seterusnya ialah membantah perintah suami dan tidak melanggar syarak. Yang seterusnya ialah berpuasa sunat tanpa kebenaran suami. Daripada Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur, namun isterinya menolak ajakan tersebut dan tindakan tersebut membuat suaminya marah, maka para malaikat akan melaknatinya, iaitu isteri, sehingga waktu pagi. Hadis yang seterusnya iaitu daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki bermusafir dan melarang isterinya keluar dari rumah, maka bapanya sakit, maka isterinya meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk melawat bapanya. Jawapan baginda kepada isterinya tu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan jangan menyalahi suami kamu. Maka diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku, iaitu Allah, telah memberi pengampunan
kepadanya dengan sebab taat kepada suaminya. Maksudnya, walau apa pun berlaku, kita kena bertawakal, berdoa kepada Allah. Sebab kita ni tanggungjawab suami dah, so kita kena taat apa yang disuruh. Seterusnya ialah cara isteri nusyus zaman sekarang. Contohnya, isteri update status di laman sosial, mendedahkan aurat di laman sosial tanpa kebenaran suami, bercuti dengan kawan-kawan tanpa izin suami, terlalu rapat dengan kawan lebih daripada suami, makan pil perancang tanpa pengetahuan suami sebab tidak nak menjaga badan sahaja. Tu kan salah tu, betul tak? Seterusnya ialah cara mengatasi isteri nusyus. Dia ada 4, iaitu menasihati, pemulauan tempat tidur, memukul tanpa menyakiti, melantik perantaraan. Menasihati ni contohnya memberi nasihat dengan lebih lembut, dengan baik. Hendaklah meliputi penerangan tentang hukum dan akibat perbuatannya. Bersedia memaafkan isteri atas kesilapannya. Contohnya kalau perempuan ni, dia kena nasihat, dia kena lembut-lembut, tak boleh kasar-kasar, dia tak jalan. Dia jadi kalau kasar-kasar nanti dia akan jadi keras kepala. Macam tu. Daripada Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menasihatilah isteri dengan cara baik, sesungguhnya mereka dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok, dan antara tulang rusuk yang paling bengkok sekali ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak dibetulkan dengan cara yang kasar, nescaya ia akan patah, dan sekiranya dibiarkan, maka akan berterusanlah ia dalam keadaan bengkok. Maka nasihatilah isterimu dengan baik. Terusnya ialah pemulauan tempat tidur. Pemulauan dari segi percakapan seperti tidak bercakap dan menjawab pertanyaannya tidak melebihi 3 hari. Pemulauan dari segi perbuatan seperti memalingkan muka dan tidak bersetubuhan. Tempoh suami melaksanakan langkah kedua ialah selama 30 hari. Seterusnya ialah memukul tanpa menyakiti. Pukulan hendaklah berlandaskan niat untuk mendidik. Syarat-syarat suami memukul: pukulan yang tidak berbentuk memaksa atau menguasai, tidak memukul di bahagian anggota yang sensitif, contohnya muka dan perut. Kadar pukulan adalah tidak melebihi 10 pukulan. Yang seterusnya ialah tidak memukul di hadapan orang lain, contoh depan family kita lah. Okey. Yang seterusnya melantik orang perantaraan. Bila kita tak ada cara lain dah, kita lantik orang tengah untuk menyelesaikan masalah kita. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika kamu membimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang lagi keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan untuk mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baik. Sesungguhnya ya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Seterusnya ialah tanggungjawab isteri terhadap suami. Tidak mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri seperti tidak menolak permintaan suami, menguruskan keperluan suami, menjaga dan membelanjakan harta suami dengan sebaiknya, melahirkan zuriat, memberi sepenuh ketaatannya. Contohnya, isteri yang taat mendapat ganjaran syurga, untuk mendapat keredaan Allah, menjauhi azab api neraka. Tidak membenarkan orang memasuki rumah tanpa izin suami, mengelak daripada timbulnya sangka buruk, menjaga maruah keluarga, mengelakkan campur tangan orang luar. Seterusnya ialah menghormati dan melayani dengan
yang baik seperti berhias kerana suami, bertutur dengan lembut dan manja, meluangkan masa lebih banyak bersama suami. Itulah antara tanggungjawab isteri terhadap suami. So, sebagai isteri, kita mesti taat dan tidak derhaka pada suami. Sebab suami, syurga kita di bawah telapak suami. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Siti Zuranis binti Muhammad Hadi untuk menerangkan nusyuz suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zuranis binti Muhammad Hadi dari kelas DSI 2A. Okey, topik yang saya dapat ialah nusyuz suami. Okey, selalunya kita akan dengar orang cakap nusyuz isteri. Jaranglah dengar orang cakap nusyuz suami. Sebenarnya ada nusyuz suami. Tapi selanjutnya kita akan panggil suami ni dayus. Suami yang dayus, bukan nusyuz. Macam yang Fatihah cakap tadi, maksud nusyuz ni derhaka ataupun ingkar. Okey, bila maksud derhaka atau ingkar, pernahkah kita dengar orang cakap suami ni derhaka dengan isteri? Tak pun contoh lain kita cakap mak derhaka dengan anak-anak dia. Okey, tak ada kan? Selalunya kita akan dengar isteri derhaka dengan suami, anak derhaka dengan mak. Okey. Bila maksud nusyuz suami ni tak bermaksudnya suami ni dia nusyuz kepada isteri dia. Maksudnya ataupun derhaka dengan isteri dia, tapi maksud dia suami ni berlaku kejam dan meninggal tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Suami ni dia tinggal tanggungjawab dia terhadap isteri dia. Maksudnya dia tidak menunaikan tanggungjawab dia yang Allah bagikan dekat dia. Okey. Bagi kalau kita nak cara untuk tanda-tanda kita nak tahu suami ni nusyuz ni, ada dua jenis, sama juga macam dengan nusyuz isteri, iaitu melalui percakapan dengan melalui perbuatan. Tanda-tanda suami nusyuz melalui percakapan. Satu, tidak mengendahkan isteri ni tanpa alasan yang munasabah. Maksudnya dia macam bila isteri dia bercakap, isteri dia tanya apa-apa ke dekat dia macam tak layan isteri dia, tak jawab isteri dia, buat tak tahu isteri dia cakap. Okey, tu salah satu dia tanda suami tu nusyuz. Yang kedua, mengesyaki isteri ni tanpa sebarang sebab yang munasabah. Okey, ni maksudnya dia macam bila isteri dia cakap apa-apa, dia macam tak percaya isteri dia. Macam isteri dia cakap, isteri dia cakap dia belanja bulan ni 1,000, tapi macam suami dia macam tak percaya isteri cakap, suami dia macam syak isteri ni guna lebih sebenarnya, macam tu. Tak pun bila macam isteri dia keluar rumah, dia pergi jumpa kawan-kawan ke, macam dia fikir bukan isteri dia ni bukan keluar dengan kawan-kawan tapi buat benda lain. Okey, tu maksud dia. Okey, seterusnya mengarahkan isterinya melakukan perbuatan bertentangan dengan kehendak syarak. Maksudnya dia macam suruh isteri dia ni buat benda yang tak elok. Contohnya macam suruh isteri ni tak payah solat, buat benda bukan pergi disco ke, pergi buat benda yang sepatutnya melanggar syarat Islam, benda yang tak boleh. Tapi suami dia suruh buat, macam suami dia suruh lawan cakap mak dia ke. Itulah maksud dia melalui tanda-tanda suami dia nusyuz melalui percakapan. Okey, seterusnya melalui perbuatan. Okey, melalui perbuatan ni langsung tidak melakukan hubungan kelamin dengan isterinya. Maksudnya suami dia ni tak bersetubuh langsung dengan isteri. Dia macam tu aib di isteri dia juga lah. Kenapa dia tak bersetubuh dengan isteri dia sedang tanpa alasan tiba-tiba dia tak bersetubuh? Tak elok lah. Sebab tu kan kita kan isteri ada perasaan. Kesannya bertindak kejam dan keras terhadap isteri dia. Okey, maksud dia macam bertindak keras dan kejam, maksudnya dia pukul isteri dia. Sebab dia kan berguna perbuatan, tapi dia pukul isteri dia. Jadi maksudnya itulah adalah tanda suami nusyuz. Kenapa nak pukul isteri kalau tak ada sebab? Kan mesti akan ada sebab sebenarnya dia pukul isteri dia. Okey, seterusnya tidak menyediakan nafkah yang sewajarnya kepada isterinya. Maksudnya kan tanggungjawab sebagai suami kena bagi nafkah kat isteri dia, tapi suami dia tak bagi nafkah dekat isteri dia. Macam tiba-tiba bulan lepas dapat, bulan ni tak dapat. Okey, kenapa tak dapat macam tu? Tu dah suami nusyuz lah. Kalau macam suami dia cakap terangkan elok-elok bulan ni macam tak dapat nak bagi nafkah, macam tak dapat sebab tak cukup tu ke salah hitung ke apa. Okey, tu ada sebab. Dia macam isteri akan faham ni tiba-tiba tak bagi bulanan, jarang balik rumah. Okey, mengabaikan penyediaan tempat tinggal dan perlindungan. Maksudnya kan sepatutnya suami ni tanggungjawab suami untuk menyediakan perlindungan untuk isteri dia, tempat tinggal. Tapi suami dia macam bulan ni tak bayar sewa rumah. Bila tak bayar sewa rumah, macam mana dia nak duduk kan? Okey, seterusnya tidak memelihara
kehormatan isteri. Maksudnya suami dia ni membuka aib isteri dia, cerita pasal dekat orang pasal aib isteri dia, tak pun dia berlaku kasar dengan isteri dia, maksudnya tak menjaga kehormatan isteri dia. Okey, tu salah satu. Okey, tu adalah antara tanda-tanda untuk kita tahu suami kita nusyus. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk mengenasi suami nusyus. Okey, dia ada 4 langkah, sama juga dengan nusyus isteri. Tapi dia lain sikit je. Contoh, kalau suami ni dia ada menasihati, pemulauan, perdamaian dengan pengaduan kepada pihak mahkamah. Okey, kalau langkah pertama itu menasihati, ialah isteri perlu menasihati suami yang nusyus dengan memujuk suaminya dengan baik. Maksudnya kalau dia perasan suami dia ni ada tanda-tanda nusyus, maksudnya tiba-tiba suami dia pulau dia, tiba-tiba suami dia ni macam tak bercakap dengan dia, kasar dengan dia, cuba tanya suami dia elok-elok, cuba tanya kenapa, nasihat suami dia elok-elok, tak payahlah marah-marah macam ni, cakap elok-elok. Okey, tu macam tu lah kita nak pujuk suami kita. Okey, seterusnya ialah isteri hendaklah memberi peluang kepada dirinya dan juga suaminya. Maksudnya isteri cuba tenangkan diri, bagi peluang dekat diri dulu, cuba tanya kenapa suami macam tu, bagi peluang suami dia tu untuk bercerita kenapa suami dia macam ni. Mungkin suami dia ada masalah kewangan, sebab tu kita kena tegur elok, tanya elok. Okey, seterusnya isteri juga berhak untuk menasihati suami tentang azab yang suami akan terima jika dia melanggar atau mengabaikan tanggungjawab. Kita cakap kat suami apa yang suami akan dapat bila dia meninggalkan tanggungjawab dia. Sebab seorang isteri ada tanggungjawab suami untuk suami pegang. Okey, seterusnya ialah pemulauan. Okey, pemulauan isteri ni dia hanya boleh pemulauan daripada segi percakapan saja, tak boleh daripada segi perbuatan. Maksudnya kalau dia pulau isteri dia ni, dia pulau suami dia ni, dia tak bercakap dengan suami dia, dia senyap. Bila suami dia jawab pun dia macam jawab senyap-senyap je, jawab lembut-lembut, macam acuh tak acuh. Tapi dengan cara yang kasar, jangan pulau dengan cara kasar sebab kita masih lagi isteri dia. Tapi si isteri ni jangan sekali-sekali pulau suami dia dari segi perbuatan. Maksudnya suami dia ajak bersetubuhan tapi isteri dia tolak. Sebab ada hadis yang mengatakan tentang yang apabila si isteri menolak permintaan suami dia, malaikat akan laknat si isteri sehingga pagi. Seterusnya ialah perdamaian. Maksudnya isteri mengurangkan hak yang perlu ditunaikan suami. Maksudnya isteri ni, kita macam bila kita dah tahu suami kita ni macam tiba-tiba kenapa suami kita jadi macam ni, kita mungkin dalam masalah kewangan. Maksudnya bila contoh selalunya suami kita bagi bulanan nafkah kita 1,000, tapi kita bagi dia kurang, kita cakap tak apa, kurang, bagi 800 je ke, tak pun macam bulanan. Macam tanggungjawab zaman sekarang kan dia macam bagi-bagi. Okay, macam suami dah bayar kereta, bayar rumah, bayar bil elektrik, si isteri ni apa pula tanggungjawab dia? Jaga anak, beli barang dapur, beli barang-barang anak, tu isteri pula. Okay. Kan hadis Allah SWT berfirman, iaitu jika seseorang wanita khawatirkan nusyus atau sikap acuh tidak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Okey, langkah ke-4, maksudnya bila dia dah nasihat tak jadi, pulau pun tak jadi, perdamaian pun tak jadi, okey, maksudnya dia boleh guna langkah ke-4, iaitu pengaduan kepada pihak mahkamah. Itu mengadu kepada pihak mahkamah yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Maksudnya mengadulah, cakap kenapa suami dia apa, suami dia pukul dia ke apa. Seterusnya dalam keadaan tertentu, isteri perlu mendapatkan bantuan. Isteri juga perlu mendapatkan bantuan jika tiba-tiba suami dia macam dah pukul teruk sangat ke apa, tak bagi nafkah. Isteri jangan duduk diam, kena bertindak. Sebab suami ni kalau kita macam tu, dia akan naik baran dia macam bila kita tak bertindak buat apa. Okey. Tu adalah langkah-langkah untuk kita untuk mengatasi suami kita ni nusyus. Bila bercakap pasal tanggungjawab suami pun ada juga tanggungjawab dia terhadap isteri. Salah satu tanggungjawab suami ialah menyediakan kediaman yang menjadikan tempat tinggal isteri, makan minum, pakaian dan perubatan. Okey, maksudnya suami ni dia perlu menyediakan benda tu untuk isteri dia, sebab tu adalah macam tanggungjawab suami, nafkah isteri. Jadi bila suami tak tunaikan, boleh menjadikan suami tu nusyus. Okey, menyediakan meliputi zahir dan batin. Seterusnya
tidak membuat sangkaan banyak buruk terhadap kejujuran isteri. Maksudnya kita perlu sentiasa positif ke hal isteri kita, sebab macam kita kan nak hidup dengan isteri kita sampai insya-Allah kalau jodoh panjang, hidup dengan isteri kita sampailah hingga hujung nyawa. Takkanlah kita nak hidup dengan sangkaan yang sentiasa buruk, tak percaya dengan isteri kita. Jadi kita kena percaya dekat isteri. Okay, seterusnya membimbing ke arah penghayatan hukum-hukum agama. Maksudnya kita sebagai seorang suami perlulah membimbing isteri kita ke arah yang benar. Bawa dia tu, ajar dia. Kalau tak reti solat, ajar dia solat. Kalau tak reti ambil wudu, ajar dia ambil wudu. Okay, suruh dia tutup aurat dengan lengkap. Tu adalah tanggungjawab suami. Macam Allah SWT menegaskan kedudukan lelaki dan keluarga dengan firman-Nya. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Maksudnya kat sini, suami ni adalah ketua kepada isteri dia. Ketua keluarga. Maksudnya itu adalah tanggungjawab suami dia untuk menyediakan semuanya untuk isteri dia. Okey, itu adalah tanggungjawab suami terhadap isteri. Hukum bagi nusyuz pula ialah haram dan salah satu daripada dosa besar dalam Islam. Okey. Jadi bila seorang isteri ni berlaku nusyuz, suami dia ni wajib untuk tidak wajib untuk memberi nafkah dekat si isteri ni. Okay, itu adalah nusyuz isteri. Bagi suami pula, isteri dibenarkan untuk mengadu di pihak mahkamah ataupun hakim untuk memberikan hukuman takzir kepada suami dia. Tu dah ada suami. Okay, jadi contohlah kalau isteri ni berlaku nusyuz, suami dia boleh membuat permohonan di mahkamah syariah di perundangan Islam di wilayah persekutuan ni ada Akta Undang-Undang Keluarga Seksyen 59. Okey, dengan akta ni suami dia ni boleh mengadu dekat pihak mahkamah. Jadi hukum nusyuz ni memang adalah, maksudnya terbuktilah bahawanya nusyuz ni adalah haram dan salah satu dosa besar. Jadi seorang isteri tidak boleh berlaku nusyuz dan suami pun tak bolehlah berlaku nusyuz. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jasmiza Natasha binti Zainuddin dari kelas DSI 2B. Hari ini saya akan membentangkan tentang li'an. Apa itu li'an? Li'an dari segi bahasa ialah laknat. Dari segi istilah pula, sumpah suami yang disertakan dengan laknat dari Allah untuk menolak hukum qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri atau menafikan nasab. Maksudnya dekat sini ialah qazaf tu bermaksud si suami menuduh isteri melakukan zina, sedangkan isteri itu tidak melakukan zina. Nasab pula bermaksud keturunan. Maksudnya si suami menafikan keturunan ataupun status yang dikandung status anak yang dikandung oleh isteri. Dalil persyariatan li'an pula ialah dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduhi isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesah tuduhannya itu, hanya dirinya sendiri, maka persaksian yang sah pada syarak bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya dia orang yang benar, dan sumpah yang kelima hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia daripada orang-orang yang berdusta. Sebab nuzul ayat di atas adalah berdasarkan peristiwa sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Hilal bin Umayyah telah pulang dari kebunnya pada lewat malam. Tiba-tiba dia terlihat seorang lelaki di sisi isterinya. Beliau melihat dengan mata kepala dan mendengar dengan kedua-dua belah telinganya, namun tidak memaki hamun lelaki tersebut sehingga pagi. Lalu beliau bergegas menemui Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendatangi keluargaku pada suatu malam. Tiba-tiba aku mendapati di sisi mereka ada seorang lelaki. Aku amati dia dengan mataku dan mendengar dengan kedua-dua belah telingaku sendiri." Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah menunjukkan reaksi yang kurang memuaskan. Lalu turunlah ayat di atas. Okey, yang seterusnya
pihak dilian iaitu pihak isteri. Yang ketiga, sebab lian. Dan yang keempat, lafaz lian. Okey, pihak melian iaitu pihak suami. Suami hendaklah merupakan suami yang sah dari segi syarak kepada isteri yang hendak dilian. Maksudnya dekat sini, suami itu mestilah suami yang sah yang telah mengambil akad. Okey, suami juga hendaklah seorang yang berakal waras. So, suami ini bukanlah gila. Oleh itu, tidak sah lian yang dilakukan oleh suami orang lain. Maksudnya dekat sini, bukan suami orang lain yang melakukan lian. Mestilah suami kepada isteri yang hendak dilian itu. Yang seterusnya, pihak dilian iaitu isteri. Isteri yang dilian hendaklah merupakan isteri yang sah kepada suami yang dilian serta tidak gila. Okey, isteri yang dilian ni maksudnya kenalah isteri yang sah kepada suami yang hendak melian. Maksudnya pada suami yang tadi itulah yang sah. Dia juga tidak boleh gila. Dia kena waras. Dia boleh berfikir sama ada yang baik ataupun yang buruk. Oleh itu, tidak sah lian yang dilakukan terhadap isteri orang lain dan terhadap orang gila. Maksudnya, tak sahlah kalau si suami itu melian isteri orang lain. Dia mestilah melian isteri sendiri. Seterusnya ialah syarat wajibnya lian. Yang pertama, pasangan tersebut masih berstatus suami isteri. Maksudnya pasangan ni masih dalam status suami isteri, maksudnya mereka belum bercerai, mereka masih duduk serumah lagi. Yang kedua, hendaklah akad perkahwinan tersebut akad yang sah. Maksudnya mereka mendaftar perkahwinan mereka ni di Jabatan Agama Islam. Maksudnya mereka kahwin dekat tempat asal mereka lah. Maksudnya mereka tak kahwin dekat negara seberang seperti Thailand. Okey, yang ketiga pula ialah suami yang melakukan lian hendaklah seorang yang Muslim. Maksudnya dekat sini, suami yang nak lian isteri tu kenalah orang Islam. Dia tak boleh orang Cina, orang India, orang Kristian. Dia mesti orang yang Islam. Yang keempat pula, adanya tuduhan kazab daripada suami terhadap isteri. Maksudnya kena ada tuduhan lah, yang tuduhannya isteri tu melakukan zina, barulah dia boleh meliankan isteri tu. Okey, yang seterusnya ialah syarat sahnya lian. Lian adalah lian dilakukan di hadapan hakim atau wakilnya. Maksudnya kalau si suami tu nak melakukan lian, dia mesti kena pergi mahkamah juga. Untuk ada hakim atau wakil lah dekat situ. Yang kedua, lian dilakukan oleh suami setelah diminta oleh hakim untuk berbuat demikian. Maksudnya bila hakim dah menjatuhkan hukuman yang si suami tu boleh melian isteri tu, barulah si suami boleh melian isteri tersebut. Yang ketiga, hendaklah sempurna kelima-lima lafaz lian yang diungkap. Yang seterusnya, lafaz yang digunakan oleh kedua-dua pasangan suami isteri menunjukkan atau memberi maksud lian selari dengan tuntutan Al-Quran. Maksudnya dekat sini, lafaz yang digunakan oleh si suami dengan si isteri itu mestilah menunjukkan maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Okey, yang seterusnya, sekiranya pasangan suami dan isteri itu hadir dalam prosiding lian, maka cukuplah kedua-dua pihak sekadar menunjukkan kearah masing-masing semasa melakukan lian. Maksudnya bila suami dan isteri tu ada dekat satu tempat tu, masa proses melian tu sah lah. Maksudnya diorang tu dah boleh buat haluan masing-masing. Okey, namun begitu, sekiranya salah satu pihak tidak hadir, maka hendaklah digunakan nama dan identiti yang lengkap untuk memastikan bahawa individu yang dilian adalah betul. Maksudnya dekat sini, contohlah kalau isteri tu tak hadir waktu suami hendak melian isterinya, si suami tu mestilah ada identiti ataupun nama yang betul tentang isteri tu. Maksudnya identiti tu nama IC, nama, tempat tinggal. Assalamualaikum, nama saya Nur Adriana binti Rosaidi dari kelas DSI 2B. Hari ini saya akan membentangkan tempoh menafikan nasab anak. Yang pertama, si suami hendaklah menafikannya di hadapan hakim dengan ungkapan, anak ini atau kehamilan ini bukan daripada saya kerana anak itu bukan daripada hasil hubungan yang sah. Yang kedua, menurut pandangan jumhur ulama', seorang suami tidak boleh menafikan nasab anak yang dikandung oleh isterinya selepas anak tersebut lahir ke dunia kerana si anak itu akan dibengkan atau dibentikan atas namanya walaupun bukan daripada benih si suami. Yang ketiga,
menurut pandangan mazhab Syafi'i, si suami masih boleh menafikan sepanjang tempoh kehamilan sehingga anak tersebut dilahirkan. Yang keempat, menurut pandangan mazhab Hanafi pula, si suami boleh menafikan dengan segera setelah anak tersebut lahir atau pada masa proses kelahirannya. Yang terakhir, menurut mazhab Maliki, ia sama seperti mazhab Hanafi, kecuali ditambah dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, si suami tidak melakukan persetubuhan dengan isterinya dalam tempoh yang dianggap mampu menyebabkan kehamilan. Dan sangat digalakkan untuk si suami dan isteri tinggal secara berasingan agar tidak menimbulkan masalah. Syarat yang kedua, penafian anak tersebut hendaklah dilakukan sebelum anak itu lahir. Seterusnya, prosedur penceraian kerana li'an. Proses yang pertama, suami perlu berdiri di hadapan hakim dan di hadapan khalayak yang ramai. Mereka terdiri daripada orang yang soleh dan adil. Proses yang kedua, li'an dimulakan selepas mendapat perintah daripada hakim selepas beliau mengajar cara menyebut lafaz li'an. Sekiranya si suami melakukan li'an tanpa kebenaran daripada hakim, maka hukumnya tidak sah. Manakala li'an daripada pihak isteri pula hendaklah dilakukan sebaik sahaja selesai li'an daripada suami. Tidak sah sekiranya li'an dimulakan dahulu oleh pihak isteri. Proses yang ketiga, setelah selesai mempelajari cara lafaz li'an, suami hendaklah berkata, "Aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan mereka yang benar terhadap tuduhan zina yang dilakukan ke atas isteriku, dan sesungguhnya anak ini sekiranya isteri mengandung adalah anak daripada hasil penzinaan, bukan hasil hubungan yang sah denganku." Proses yang keempat, sesuami hendaklah mengulangi ucapannya sebanyak 4 kali sambil menunjukkan ke arah isterinya setiap kali ucapan tersebut dilafazkan. Jika si isteri tidak hadir, sekadar menyebut nama dan keturunannya sahaja untuk membezakan dengan wanita yang lain. Contohnya, Aminah binti Ahmad. Proses yang kelima, kemudian si suami berkata lagi untuk kali kelima setelah diberi nasihat oleh hakim tentang dosa akibat berdusta. Dan ke atasku laknat Allah sekiranya aku dari golongan mereka yang berdusta. Okey, seandainya suami boleh terlepas daripada hukuman had qazaf dan berli'an, begitu juga dengan si isteri. Manakala li'an yang dibuat oleh isteri dapat menghindarkan daripada hukuman had zina. Ucapan li'an isteri adalah seperti berikut. Aku bersaksi dengan nama Allah, si fulan itu termasuk dalam orang yang berdusta dalam tuduhannya terhadapku. Ucapan ini hendaklah dilafazkan sebanyak 4 kali. Seterusnya, dia mengucapkan untuk kali kelima, dan di atasku kemurkaan Allah sekiranya dia suami yang membuat tuduhan termasuk dalam golongan mereka yang benar. Seterusnya, hukum yang berkaitan dengan li'an ada 3, iaitu hukum harus, sunat dan wajib. Hukum harus jatuh apabila si suami melakukan li'an kerana dia benar-benar yakin isterinya berzina dan pasti anak yang dikandung oleh isterinya bukan daripada hubungan sah dengannya. Manakala hukum sunat pula, si suami berkemampuan untuk menjaga aib isterinya yang melakukan zina dengan orang lain dan cukup sekadar menceraikannya. Sekiranya si suami masih sayangkan isterinya, si suami boleh membuat pengaduan kepada hakim bagi memutuskan cara penyelesaian mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagi hukum wajib pula, si suami dan isteri telah menyerahkan kepada hakim untuk melaksanakan li'an seperti yang telah ditetapkan. Punca berlakunya kerana si suami dan isteri tak ada lagi perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Seterusnya, hukum bagi suami dan isteri yang enggan melakukan li'an. Menurut jumhur, seorang suami yang tidak mahu melakukan li'an selepas dia menuduh isterinya berzina setelah diperintahkan oleh hakim, maka hendaklah dikenakan hukuman had qazaf ke atasnya dengan 80 kali sebatan.
Manakala bagi si isteri yang enggan melakukan li'an setelah dituduh oleh suaminya, maka hendaklah dikenakan ke atasnya hukuman had zina, iaitu direjam sampai mati. Hal ini selari dengan firman Allah dalam surah An-Nur, dan orang-orang yang melimpahkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebablah mereka dengan 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Kesan li'an. Rentetan daripada berlakunya li'an antara suami dan isteri di hadapan hakim adalah seperti berikut. Yang pertama, gugurnya had kazaf atau takzir terhadap suami dan gugurnya had zina terhadap isteri. Sekiranya lelaki tidak berli'an iaitu sumpah, maka hendaklah dikenakan ke atasnya hukum had kazaf, iaitu denda. Sekiranya wanita tersebut tidak bersalah dan perlu dikenakan hukuman takzir. Sekiranya wanita tersebut tidak berli'an apabila dituduh, maka wajib dikenakan ke atasnya had zina, iaitu 100 sebatan. Seandainya dia bersalah, maka hendaklah direjam sampai mati. Yang kedua, diharamkan persetubuhan dan berseronok antara kedua-dua suami dan isteri walaupun sebelum dipisahkan oleh hakim. Kerana pada waktu itu tersebut kedua-dua pihak perlu memperbaiki diri agar dapat menyelesaikan dengan cara yang baik. Yang ketiga, wajib dipisahkan antara kedua-duanya, si suami dan si isteri, dengan duduk berjauhan sementara waktu bagi menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka. Yang keempat, pasangan yang berpisah kerana li'an telah diharamkan untuk rujuk kembali kerana ia termasuk dalam talak bain. Talak bain yang bermaksud talak yang dilafazkan oleh suami kepada isterinya, di mana apabila terlafaznya talak tersebut, suami tidak boleh rujuk kembali dengan si isteri. Yang kelima, sekiranya li'an tersebut adalah untuk menafikan nasab anak, maka terputuslah tanggungjawab si suami terhadap anak tersebut. Selain itu, tidak wajib untuk si suami memberi nafkah terhadap anak dan isteri tersebut sebagaimana tiada pewarisan antara kedua-duanya. Seterusnya, hikmah li'an. Yang pertama, si suami dapat mencari jalan penyelesaian secara adil dan diredai oleh Allah SWT. Ini menunjukkan perpisahan merupakan satu jalan yang terbaik bagi mereka. Yang kedua, isteri dapat menjaga maruahnya daripada tercemar dengan melakukan sumpah li'an. Yang ketiga, suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya daripada dicemari oleh isteri yang melakukan perbuatan zina. Kesimpulannya, li'an merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri yang telah melakukan perbuatan zina. Li'an juga merupakan satu alternatif yang ditawarkan oleh Islam kepada umatnya seandainya di tengah-tengah perkahwinan wujudnya satu kejanggalan berkaitan anak yang dikandung oleh si isteri. Pensyariatan li'an dapat dilihat menjamin kesahihan nasab dan keturunan manusia serta menyelamatkan maruah suami dan isteri. Li'an juga dapat menghindar isteri daripada dikenakan hukuman had kazaf dan had zina. Diharapkan dengan selesainya pembentangan ini, pihak dapat memahami isu berkaitan li'an. Kesimpulannya, li'an merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri yang telah melakukan perbuatan zina. Li'an juga merupakan satu alternatif yang ditawarkan oleh Islam kepada umatnya seandainya di tengah-tengah perkahwinan wujudnya satu kejanggalan yang berkaitan anak yang dikandung oleh isteri-isteri. Pensyariatan li'an dapat dilihat menjamin kesahihan nasab dan keturunan manusia serta menyelamatkan maruah suami dan isteri. Li'an juga menghindari suami dan isteri daripada dikenakan hukuman had kazaf dan had zina. Diharapkan dengan pembentangan ini, semua pihak dapat memahami isu berkaitan li'an dengan lebih mendalam dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam pada masa kini serta generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.